warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Jadi seperti yang dijanjikan pada hari ini kita akan masuk tajuk baru, masih lagi di bawah bidang seni craft, iaitu seni seramik. Okey, kita belajar seni seramik ni sebab negara kita sendiri kaya dengan hasil seni seramik. Tak kira lah bila kita sebut seni seramik, maksudnya produk asas yang kita gunakan adalah terdiri daripada tanah liat yang dikeringkan dengan air dan dikeraskan dengan api, ataupun mungkin ada sendiri. So jadi kita tengoklah, tengok juga pada jenis tanah liat tersebut. Okey, dalam surah Al-Hijr ayat 26, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat yang kering yang berasal daripada tanah kental yang berubah warna dan baunya. Dan juga dalam surah Ar-Rahman ada juga menyatakan mengenai kejadian penciptaan manusia, iaitu ia menciptakan manusia Adam daripada tanah liat kering seperti tembikar. Jadi ini antara ayat Al-Quran yang ada yang menceritakan tentang bagaimana Allah menjadikan manusia, dan kita sendiri manusia adalah antara produk yang terhasil daripada tanah liat, dan prosesnya hampir sama dengan proses pembuatan seni seni seramik juga. Okey, so kalau awak baca Al-Quran, ada ayat lain selain pada ayat surah Al-Hijr dengan surah Ar-Rahman, dan Allah gunakan perkataan yang berbeza untuk perkataan tanah liat, tapi tak perkataan tanah liat untuk menunjukkan proses pembuatan manusia. Okey, dalam Al-Quran ada guna perkataan turab, tin, sulalah min tin, tin lazib, salsal min hamain mansnun, dan salsal ka al-fakar. Belajar agama dah pula hari ni. Tapi sebab ada link kan, susunan ciptaan Nabi Adam alaihi salam ni bermula dengan tanah yang dipanggil turab, kemudian dicampur dengan air, maka jadilah ia tanah liat yang dipanggil tin. Dan tanah liat tu apabila kering, ia akan bertukar warnanya kehitaman, dipanggil hamain masnun, dan akhirnya ia akan bertukar menjadi tanah liat yang kering seperti tembikar. Kemudian dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tiupkan roh, maka jadilah manusia, iaitu Adam alaihi salam. Awak tengok proses macam lebih kurang sama kan. Okey, ini pengenalan je. Okey, so kita masuk tajuk kita pada hari ini, iaitu seni seramik. Awak rasa kenapa lah Tuhan ciptakan kita daripada tanah, dan kita bukannya terdiri pada satu jenis tanah saja. Tuhan ambil semua jenis tanah yang ada pada muka bumi. Jadi manusia ni terdiri dari pelbagai rupa, pelbagai warna, pelbagai adab, akhlak, dan juga kepercayaan. Sebab kita ni daripada pelbagai jenis tanah, daripada sehitam-hitam tanah, secerah-cerah tanah. Okey, awak dapat sini lah dalam gambar kat skrin tu antara bergambar yang berkaitan dengan seni seramik.
Okey, kita masuk terus kepada prinsip asas yang kita gunakan untuk menghasilkan seni seramik. Benda yang sama berulang-ulang dah diceritakan. So, prinsip yang kita gunakan kepelbagaian daripada segi jalinan. Okey, ataupun tekstur supaya boleh mencipta karya yang menarik. Yang kedua, prinsip keseimbangan, sama ada awak boleh guna keseimbangan simetri ataupun tidak simetri. Yang ketiga, prinsip penegasan, iaitu kita bagi satu titik fokus supaya kita boleh tumpukan kepada bahagian yang menarik untuk karya tersebut. Yang keempat, kontra daripada segi rupa, bentuk, warna dan juga jalinan. Yang kelima, prinsip kesatuan. Kesatuan dapat dilihat daripada gambaran keseluruhan karya ataupun karya tunggal. Dan yang keenam, kita boleh guna prinsip pengulangan. Kita boleh ulang unsur garisan yang boleh menghasilkan prinsip yang lagi satu pula, iaitu irama dan penggerakan. So, itu adalah 6 prinsip asas yang boleh diaplikasikan untuk seni seramik. Okey, kepelbagaian, keseimbangan, penegasan, kontra, kesatuan dan juga pengulangan. So, seterusnya kita pergi kepada komponen asas dalam penghasilan seramik. Yang pertama sekali iaitu bahannya adalah berasaskan tanah liat yang mudah dibentuk, dibakar dan juga disadur. Yang kedua, tekniknya. Okey, untuk menghasilkan reka bentuk dan fungsi mengikut kreativiti. So, kalau kita nak hasilkan seramik, kita boleh tahu apa produk yang kita nak buat. Tempat letak cawan, tempat letak lilin, okay, dan sebagainya. Tahu fungsi dan kita boleh buat sesuatu produk tu mengikut kreativiti reka bentuk tanpa mengacau dia punya fungsi, tanpa usik fungsinya. Yang ketiga, komponen proses dan kemahiran, iaitu perlu melalui beberapa peringkat. Sama juga dengan penciptaan manusia. Manusia pun melalui beberapa peringkat. Kecuali penciptaan malaikat dengan syaitan, diorang terus jadi. Manusia ni tak, manusia ikut peringkat kejadian. Okey, kita pergi kepada proses pembuatan seni seramik. Yang pertama sekali, daripada segi pemilihan dan penyediaan tanah. Okey, lepas awak dah sedia tanah, kita uli dan membentuk dough macam buat kek tu kan. Buat dough, uli, bentuk dough. Yang ketiga, kita melakukan kemasan. Yang keempat, pasu ataupun produk tu akan dikeringkan, disalai dan juga dibakar, ikutlah dalam oven ataupun dalam tanur. Dan yang seterusnya adalah proses menyepuh seramik dan menyapu damar pada tapak labu. Sebab apa kita sapu damar pada tapak labu tu? Yang itu kerja rumah awak. Okay? Kerja rumah awak cari kenapa kita perlu menyepuh seramik dan menyapu damar pada tapak labu. Nanti awak type jawapan awak di bahagian komen dekat bawah tu. Okey, kita pergi pada jenis-jenis seni seramik. Okey, jenis ada dua, iaitu seni seramik tradisional dan juga seni seramik contemporary. Okey, seni seramik tradisional dikenali juga sebagai tembika. Awak lah tu. Ya. Tembika. Bukan awak, bukan awak dia, saya juga. Okey, bahannya terdiri dari tanah liat dan juga air, dan kegunaan produk lebih kepada penggunaan harian, menunjukkan adat, kebudayaan dan juga sebagai barang hiasan. Manakala seni seramik contemporary masih juga asasnya tanah liat dan juga air, cuma tambahannya kita guna bahan lain. Contohnya logam, perak, rotan, tali dan juga kayu.
Dan kegunaan juga sebagai barang perhiasan diri. Awak boleh buat anting-anting, boleh buat necklace, boleh buat bangle kan, gelang, juga sebagai perhiasan rumah dan juga pejabat. Dan seterusnya menggunakan peralatan moden. Okay, cara penyediaannya menggunakan peralatan moden seperti mesin pemutar dan juga mesin pengisar tanah. Dan kebanyakan produk seni seramik ni mereka bentuknya lebih moden dan juga permukaannya lebih berkilat ataupun kita panggil bergerlis. Dan daripada segi proses pembakarannya pula menggunakan tanur gas ataupun tanur elektrik. Okay. So, kita beri kepada contoh produk seni seramik tradisional. Okay, terdiri pada tembikar mambung. Tembikar mambung berasal daripada Kelantan. Okay, terkenal di Kelantan. Labu sayung saya rasa semua tahu kot. Okay. Asalnya di Perak dan juga tembikar terenang daripada negeri Pahang. Okay, contoh seni seramik contemporary. Kalau awak tengok kat situ, reka bentuknya lebih moden dan terkini, hiburan sensasi. Okay. Jadi dekat situ, itulah benda yang awak suka buat kan. Jadi perhiasan rumah, lampu, jadi alat barang keperluan di pejabat, kan tu untuk barang perhiasan diri. Ada rantai, ada anting-anting di sini. Awak boleh buat ni, boleh buka bisnes juga. Jual peralatan, boleh buat apa lagi, keychain, boleh buat kerongsang menggunakan seramik. Okey, teknik seni seramik terdiri daripada dua jenis, iaitu binaan tangan dan juga binaan acuan. Binaan tangan terdiri daripada teknik picit, lingkaran, teknik kepingan dan juga teknik lempar alin. Benda ni sebenarnya awak dah belajar daripada sekolah rendah lagi awak dah belajar. Cuma sekolah menengah ni kita macam ulang kaji ataupun mungkin ada lagi poin tambahan. Okay, binaan acuan pula memerlukan tanah liat diuli terlebih dahulu sehinggalah menjadi doh yang padat. Kenapa kita doh uli ni? Supaya angin yang ada pada tanah liat tu boleh keluar. Okay. Jadi kesannya produk tu tidak mudah pecah apabila dibakar. So ini teknik seni seramik. Jadi kita tengok satu persatu. Teknik ni adalah teknik acuan. Paling mudah untuk membentuk tanah liat. Guna jari awak tu. Okay, seramik dihasilkan dengan cara menekan dan memicit ketulan tanah liat daripada bahagian tengah terlebih dahulu. Itu je punya proses. Yang ketiga, teknik kepingan. Seperti ni lah. Ni. Okay, tu adalah prosesnya. Kita cantum guna gam ke? Tak, kita cantum guna air juga. Air daripada tanah liat tu, awak letak tepi sikit. Bila kering dia akan melekat dengan sendirinya. Okey, kemudian teknik lingkaran. Ini pun awak dah pandai dah ni. Teknik lingkaran ni. Dia bersekolah rendah lagi tak? Okey, proses sambungan beberapa lingkaran tanah liat dan memerlukan tapak. So, perlukan tapak dan barulah kita letak lingkaran tu di atas tapak. So, lumpur tanah liat ataupun kita panggil dia sebagai slip berfungsi sebagai pelekat untuk mencantumkan lingkaran yang saya sebutkan tadi lah. Okay. Dan seterusnya teknik lempar alin. Okay, terhadnya kepada bentuk bulat dan silinder
sahaja. Bentuk persegi tak boleh guna lempar alin. Dan nak guna teknik ni perlukan mesin ataupun roda pemutar. Kat Shopee pun ada sebenarnya. Yang untuk budak-budak pun ada. Tak mahal pun, murah je. Kalau siapa-siapa nak cuba kan. Kok ujung tahun dah tak ada kerja, kelas dah habis. Lepas tu teknik ni lebih juga teknik ni dikenali juga sebagai teknik putaran, sebab dia berputar je kan. Dia berputar. Ni teknik lempar alin. Dah, itu dah tekniknya. Tadi kita teknik acuan, teknik picit, teknik kepingan, teknik lingkaran dan juga teknik lempar alin. So fungsi seni seramik tadi jugalah. Sebagai hiasan dan peralatan domestik, sebagai aksesori dan juga untuk upacara kebudayaan dan juga keagamaan. Dan juga ini adalah mengikut kepercayaan kaum di Malaysia ni, seramik etnik Sarawak. Motifnya kalau awak tengok kat situ menggambarkan unsur-unsur kepercayaan mereka dan berfungsi sebagai harta warisan turun temurun. Untuk kaum India pula, seni seramiknya lebih tertumpu kepada penghasilan bentuk dan ia berfungsi sebagai tembikar untuk memasak. Bagi kaum Cina pula, dia punya seni seramiknya lebih melambangkan dia punya kepercayaan jugalah. Ada hiasan naga yang melambangkan kekuatan dan juga pelindung. Cina lagi lah banyak dia punya kepercayaan dan fungsinya sebagai perhiasan. Bukan takat perhiasan je sebenarnya. Kan kalau orang Cina ni kan mati kan, dia bakar abunya tu, dia simpan dalam tembikar pasu ke. Gitu. Jadi habislah tajuk seni seramik. Jadi kita macam biasalah, saya akan bagi aktiviti untuk tajuk ni pada minggu hadapan, tapi bahannya insya-Allah saya akan bagi tahu selepas ini. Dan terima kasih sebab datang kelas pada hari ni dengan cikgu cakap kan, cikgu awak popek. Semoga hari ni awak dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat dan insya-Allah awak boleh jadikan dia sebagai ganjaran di dunia dan juga di akhirat. So kita jumpa pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.